bersama dengan kita. Alhamdulillah sampai pagi hari ini dimeriahkan dengan kehadiran narasumber kita hari ini, iaitu Yang Mulia Puan Hajah Aminah Haji Mukmin, merupakan seorang Presiden Kumpulan Sokongan Kanser Payudara Brunei Darussalam. Apa kata Is, untuk tidak melengahkan masa lagi, kita terus saja sapa beliau. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa khabar kita Puan Hajah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Hajah menyediakan sampai pagi hari ini Puan Hajah. Rasanya satu topik perbincangan yang cukup penting sebenarnya untuk tadi sama-sama pahami. Tambahan lagi, kalau tadi bercakap mengenai dengan kesihatan, tadi bercakap hari ini memfokuskan kepada kesihatan payudara. Tadi baru saya menyambut hari Bulan Kesedaran Kanser Payudara pada bulan Oktober yang lepas. Jadi rasanya masih bertepatan, rasanya sesuai lagi masanya untuk tadi memperkatakan mengenai dengan perkara ini. Kesihatan ini pun memang sebenarnya bukan hanya ditumpukan pada hari-hari tertentu sahaja, bahkan sebenarnya informasi seperti ini harus diberikan sentiasa agar tadi lebih berpengetahuan, lebih berhati-hati. Baiklah, Es mungkin boleh mulakan dengan soalan pertama ni Es. Ya, jadi selain daripada mukadimahnya nanti insya-Allah Puan Hajah akan bawakan, dan juga untuk menukar persepsi masyarakat kita ni mengenai dengan kanser payudara ini, bukan saja untuk kaum Hawa tetapi ianya juga perlu diketahui ataupun diberi pendedahan kepada kaum Adam sendiri ya. Jadi itu perkara tersebut mungkin kami berdua mungkin bukan orang yang tepat untuk membicarakannya, tetapi Puan Hajah lebih berpengalaman berdasarkan daripada selama ini perjalanan Puan Hajah sendiri ya, dalam topik ataupun isu yang akan kita perkatakan ini. Silakan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warni fahma ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Alhamdulillah. Kalau untuk sebenarnya kehadiran saya sini untuk membicarakan tentang forum yang akan diadakan besok. Forum bertajuk payudara aset berharga, jagalah. Jagalah. Kita penekanan di sana, ada tanda seruan jagalah. Jadi forum ini sebenarnya adalah salah satu daripada kegiatan sempena menyambut bulan kesedaran kanser payudara yang diadakan pada bulan Oktober. Memang betul kata doktor tadi sebab mengatakan bahawa untuk melihara kesihatan bukan untuk sehari dua, tetapi berjalan secara berterusan. Jadi walaupun sebenarnya sambutan bulan kesedaran kanser payudara sudah berlalu pada 1 hingga 31 Oktober, tetapi kami masih mengambil inisiatif sebagai NGO di negara Brunei Darussalam, iaitu Persatuan Sokongan Kanser Payudara Brunei, mengadakan forum ini khususnya untuk lebih memberigakan lagi kepada masyarakat di negara ini. Jadi khususnya kepada kaum muhawalah. Pada tahun ini kami membuatnya di daerah Tutong. Sebenarnya perancangan kami itu untuk outreach program ke pelosok pedalaman. Kemudian kenapa daerah Tutong yang jadi bila kami mengadakan hanya satu tempat sahaja, misalnya kami pilihlah Kampung Bukit misalnya, hanya persekitaran itu saja yang akan hadir. Tetapi apabila kami membuat secara besar-besaran, insya-Allah kami menyebut dalam 550 orang yang akan hadir di seluruh daripada 8 mukim di daerah Tutong, di beberapa kampung kan. Jadi jadi kami kumpulkan mereka di sana untuk mendengar forum ini nanti, yang akan disampaikan oleh pakar-pakar, doktor-doktor pakar yang insya-Allah. Jadi forum ini dibukakan kepada orang ramai Puan Hajah, betul lah? Sebenarnya kami menyerahkan kepada ketua-ketua kampung untuk memilih masyarakat ataupun orang-orang kampung di daerah masing-masing, di kampung masing-masing. Dan tetapi kami oleh sebab ini adalah tentang kesihatan payudara yang penting untuk kita ketahui. Jadi kita bukakan kepada siapa saja yang ingin hadir, insya-Allah. Jadi tidak mengira jantina sebenarnya ada penonton. Walaupun kita ni tahu kalau kita membicarakan mengenai dengan kanser payudara, kita sendiri mengaitkan dengan kaum Hawa, tapi tahukah Auda kaum lelaki pun mempunyai risiko untuk menghadapi kanser breast cancer, dan juga selain daripada itu juga kepentingan kaum lelaki untuk mengetahui, untuk sama-sama mendapatkan maklumat daripada perkongsian forum ini nanti, untuk kita ni sama-sama menyumbangkan apa yang tadi dapat sumbangkan khususnya kepada mereka yang menghidap penyakit kanser payudara ini. Tadi pun mempunyai peranan yang penting sebenarnya ada penonton sebagai kaum lelaki. Baiklah,
Mungkin tadi boleh tanyakan untuk soalan yang kedua kepada Puan Hajah. Ya. Mungkin boleh dikongsikan, tadi sudah diberikan mukadimah ni Auda mengenai dengan kumpulan Brunei Breast Cancer Support. Ya, kalau boleh ditanyakan pada pihak Puan Hajah, mungkin boleh dikongsikan di antara kegiatan yang telah pun dilaksanakan ataupun yang mungkin sedang berjalan dan akan barangkali dilaksanakan oleh Persatuan kan. Baik. Saya menyentuh sedikit dulu tentang kenyataan putusan yang dibuat oleh Menteri Kesihatan, sebab baru-baru ini hampir 100 hingga 200 kes baru kanser payudara yang telah dikenal pasti dan dalam masa setahun. Jadi jumlah ini akan meningkat, insya-Allah akan meningkat dari setahun ke setahun. Itulah. Jadi kegiatan-kegiatan kita itu lebih memfokus juga kepada bagaimana kita memberi kesedaran kepada wanita-wanita di negara ini, khususnya sebab kanser payudara sekarang ini bukan hanya sebab selalunya kanser payudara ini mereka yang berumur, wanita yang berumur 40 hingga ke 60 tahun. Ini range umur. Tetapi pada masa ini kanser tidak mengenal usia. Sesiapa, tidak mengenal usia. Jadi sekarang ini ada seorang anak muda juga yang berumur 27 tahun sudah didiagnosis dapat kanser payudara. Memang dia dah confirm kanser payudara. Jadi itulah peranan kami sebenarnya di dalam persatuan ini. Kami mengadakan kegiatan kami itu bukan hanya memfokus kepada untuk memberi kesedaran, sebab di dalam dalam kami punya dalam kami punya matlamat di persatuan ini adalah untuk membantu ibu bapa, untuk membantu suami dan isteri juga dan keluarga. Kerana apabila seorang itu mendapat kanser, diketahui sudah kanser, jadi peranan itu bukan hanya ditanggung sendiri oleh pesakit kanser itu. Betul. Tetapi peranan itu lebih kepada sokongan moral dan sokongan keluarga itu sendiri untuk memberi moral support kepada pesakit ini. Sebab kalau pesakit itu sendiri dibiarkan, mereka akan cepat lemah semangat dan mereka tidak akan mengambil, kadang-kadang mereka berserah untuk menerima apa saja yang sudah ditakdirkan oleh Subhanahu Wa Taala dan tidak berusaha untuk menyembuhkan diri sendiri. Padahal kalau kanser payudara ini sebenarnya risikonya memanglah kematian itu memang kematian itu adalah berpunca daripada banyak perkara. Dan salah satu daripada yang ramai yang saya bacalah daripada pernyataan-pernyataan di negara Muslim ini, kanser payudara adalah yang paling tinggi untuk menyebabkan kematian di negara Darussalam. Jadi aktiviti-aktiviti kami buat itu sebenarnya macam saya sendiri terus terang boleh dikatakan saya ini adalah telefon saya sebagai hotline untuk mereka meminta perkongsian kadang-kadang informasi. Kadang-kadang bila kita mendengar rintihan-rintihan mereka, dan kadang-kadang tidak mau untuk untuk dibedah. Jadi mereka minta nasihat apakah yang patut dibuat, sama ada perlukah saya dibedah atau tidak, ataupun perlukah saya membuat alternatif lain. Saya kata ini lebih baik kita lihat bagaimana, adakah dia tahap berapa, tahap 1, 2 atau 3 atau 4. Kalau sudah tahap 4 itu kita tidak beranilah untuk ikut campur, tapi kalau dia masih tahap 1, 2 kami boleh bagi nasihat. Tapi walaupun 3, 4 tahapnya, tapi kami bagi saranan untuk kita sebenarnya sakit ini bukan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Furqan ayat 20 ada Allah berfirman di sana, cuba lihat di sana di bawah sekali, kata Allah berfirman, firman Allah tu macam ni, sebahagian daripada kamu adalah menjadi ujian. Ada dalam sebahagian menjadi ujian. Jadi kalau sudah jadi kita ini sebenarnya banyaknya diuji oleh Allah. Sebab itu Allah kita wujud di dunia ini, Allah jadikan kita untuklah beribadat pada Allah SWT. Jadi bila sudah Allah menyatakan begitu, kita dijadikan untuk beribadat kepada Allah. Jin yang tidak aku jadikan jin dan manusia dalam surah Al-Zariyat, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepada aku. Jadi sekarang ini apapun ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita itu untuk berbalik semula kepada Allah. Kita datang kepada Allah dan kita balik kepada Allah. Jadi
bila sudah keadaan kita begitu, kita balik semula kepada Allah. Artinya apabila kita sakit, janganlah menyerah bulat-bulat. Tetapi kita balik semula, apa yang pernah aku buat? Apa yang pernah kesalahanku? Semua kita tanya apa-apa pada diri kita sendiri. Sebab kalau kita bertanya untuk diri kita sendiri, kita menjawab, oh ini dosaku yang lalu, ini yang aku buat, ini. Jadi kita balik semua kepada Allah, dan bila kita balik, inilah yang patutnya apa yang kita harus sadar kembali. Saya juga adalah cancer survivor. Saya kena kanser payudara pada tahun 2012. Alhamdulillah. Jadi itu adalah teguran kepada saya oleh Allah SWT, dan saya balik dan saya minta kepada Allah, pinjamkan aku umur ya Allah untuk aku beribadat kepadamu. Alhamdulillah. Allah pinjamkan sekarang sehingga sekarang sudah masuk 13 tahun. Alhamdulillah. Jadi itulah. Jadi saya pun dilantik selaku presiden ini pun kerana pengalaman saya. Jadi bila saya bagi nasihat kepada mereka, jadi pengalaman saya. Jadi atas pengalaman saya itu saya bagi nasihat kepada mereka dan mereka terima. Alhamdulillah. Dan baru-baru ini ada seorang pesakit kanser tapi sudah sehat, tetapi bukan relapse, bukan balik semula, tapi itulah kadang-kadang kita tak tahulah berpunca dari mana. Memanglah semuanya daripada Allah SWT kan. Dan ada lagi satu kisah yang datang juga kepada saya. Dia kata saya setiap hari darah keluar. Saya kata boleh jumpa doktor, sebab saya bukan doktor, saya tidak tahu tentang kes-kes ini kan. Tapi dia kata saya tidak berani, aku ni tidak berani ke hospital, takut aku kena potong, kena bedah dan sebagainya. Jadi dia kata bagilah saya nasihat, apa pun saya ambil. Saya kata makanlah makanan sehat. Makan makanan sehat. Okay. Baik, Puan Hajah, sekarang kita kembali kepada sokongan pula forum ini. Bulan Kesedaran Kanser Payudara diadakan setiap Oktober. Jadi sebagai sebuah persatuan, bagaimana kumpulan sokongan kanser payudara ini ikut berperanan dalam program ini? Dan nanti untuk menghemat waktu ya, kita lebih terus saja ke tema payudara, tema bagi forum ini. Silakan. Payudara, aset berharga, jagalah. Itu penekanan kami lah, jagalah. Sebab sekarang ini kita memang dari segi, terutama sekali wanita-wanita berumur 40 tahun, kita ada 3 cara untuk menjaga kesihatan payudara kita sendiri. Pertama sekali, kita haruslah membuat BSE. BSE artinya cek payudara sendiri setiap hari, kalau boleh setiap hari lah. Dan yang kedua, haruslah kita memakan makanan sehat, seperti saya katakan tadi, makan makanan sehat. Dan yang ketiga, mamogram. Mamogram ini penting, tetapi mamogram bukan untuk bawah umur 40. Dia mesti 40 tahun ke atas. Jadi 3 perkara ini jika dibuat, insya-Allah, itu sebab itu tajuk kami itu kan, payudara aset berharga, jagalah. Jadi ini 3 perkara ini untuk kita menjaga. Jadi kalau kita sudah menepati apa yang telah disarankan oleh para doktor dan nasihat-nasihat yang diberikan oleh para doktor, jadi insya-Allah Brunei kita akan selamat daripada kanser payudara. Sebab saya melihat satu ni dalam perkara ini, kalau rakyat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sembilan Sultan ramai yang sakit, jadi perbelanjaan hospital juga meningkat. Betul. Jadi perkembangan negara kita untuk meningkatkan ekonomi itu juga menghadapi masalah. Bagi saya lah, itu pendapat saya. Jadi kalau rakyat Brunei semuanya sehat walafiat, insya-Allah negara kita akan makmur, negara kita akan, ekonomi kita kukuh dan segala-galanya akan dapat berjalan dengan lancar. Jadi itulah forum kita itu besok akan dihadiri oleh 3 pakar doktor, iaitu Dr. Syafiq, Dr. Masradin, Jeffrey, kemudian Dr. Amalinda. Dr. Ajah Malinda. Jadi mereka inilah yang akan berkongsi dengan masyarakat yang kami jemput seramai 550 orang, insya-Allah, mudah-mudahanlah. Dan kemudian ada 3 survivor yang kami jemput. Jadi mereka ini juga akan berkongsi, di samping doktor membagikan apa perlu saranan-saranan dan saranan yang dibuat kepada pesakit sebelum sakit dan kepada pesakit, dan juga kepada 3 orang survivor ini nanti akan berkongsi pengalaman mereka di dalam bagaimana mereka menghadapi kanser dan bagaimana sokongan daripada keluarga mereka dan bagaimana mereka mengatasi masalah mereka sebagai seorang pesakit. Jadi inilah yang akan dikongsi kepada orang ramai besok, insya-Allah. Dan insya-Allah besok juga kami ada menjemput orang kampung untuk mempamerkan jualan mereka itu satu produk satu kampung, kerana yang produk-produk yang kami minta ada produk-produk sihat. Produk-produk sihat sebab sekarang ini kita kan di negara Brunei Selatan banyak
banyak menu yang daripada ada menu juga. Jadi banyak menu yang sudah dicipta dan kadang-kadang menu itu kita tidak tahu macam mana adakah ia sihat untuk seorang pesakit kanser. Jadi ini yang perlu juga diambil tahu, diambil kira oleh seorang pesakit supaya mereka tahu makanan apa yang perlu mereka makan. Jadi saya selalu menasihatkan, minta maaf lah, ini untuk diri saya sendiri. Saya sendiri nak makan daging. Saya sendiri nak makan ayam. Betul, saya nak makan. Bukan kerana kanser, tetapi memang saya nak ambil. Tapi doktor menyarankan supaya makan kerana ini protein. Tapi sejak saya, alhamdulillah saya ambil telur untuk mengganti. Saya ambil ikan. Jadi perkara-perkara seperti ini, makan-makan seperti ini perlu juga diperhatikan oleh pesakit kanser. Sebab kadang-kadang kita ni terus terang daging rendang, nyaman makan semuanya. Daging apa masakan ni makan. Padahal kita boleh makan. Insya-Allah boleh makan, tapi dengan kuantiti yang sedikit. Ya. Jangan kena sedap kita menderita. Ya. Itu saya punya pegangan lah dan doktor sebab saya kata saya akan makan nyaman-nyaman tapi yang sakit aku sendiri. Kan? Betul. Jadi lebih baik aku nak makan daripada aku sakit. Itulah yang menjadikan insya-Allah dengan kita sentiasa membaca Al-Quran sebab itu memang tuntutan dalam Islam, di dalam agama kita, baca Al-Quran setiap hari, solat jangan tinggal, banyak-banyaklah buat yang kebajikan, insya-Allah. Sebab macam kumpulan kami ini pun juga, sokongan kumpulan kanser payudara ini, kami juga bukan hanya membantu orang tapi kami juga membuat amal yang kebajikan, amal kebajikan. Seperti ada anak yatim. Anak yatim ini kami fokuskan kepada bapa mereka yang kembali ke rahmatullah kerana kanser. Jadi setiap tahun kami akan menjemput anak yatim yang berkenaan untuk menerima sumbangan daripada kumpulan kami, insya-Allah. Dan ibu-ibu tunggal yang suami mereka kadang meninggal kanser pun juga kami peduli. So itu program kami terlalu banyak sebenarnya. Kami ada bertahlil setiap tahun, kami mengadakan tahlil untuk mereka dalam bulan Ramadan. Kami juga mengadakan jaraya wara untuk membantu mereka yang memerlukan sokongan kami. Ya, insya-Allah. Sedikit temanya. Sedikit. Temanya ya. Sedikit sedikit kurang daripada 1 minit. Apa yang ingin disampaikan? Temanya payudara aset berharga, jagalah. Kita sebagai hamba Allah yang dikurniakan kecantikan, yang dikurniakan segalanya, yang lengkap dikurniakan oleh Allah SWT, maka payudara ini terutama sekali apabila seorang isteri yang melahirkan anak, itu adalah tempat anak untuk menyusu. Betul. Kan? Jadi itu perlu dijaga. Dan pernah satu kali ada seorang wanita tapi sudah kembali ke rahmatullah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah kembali ke rahmatullah, dia merasakan susunya keras. Dipikir susunya banyak. Dia baru melahirkan 2 bulan. Tetapi sebenarnya apa yang diminum oleh anaknya adalah darah sebenarnya, darah kanser. Allahu Akbar. Baik, terima kasih ya Puan Hajah ya atas perkongsiannya, dan silakan Dini. Ya, terima kasih mengucapkan banyak sebenarnya yang boleh kita pelajari, dan forum ini dibukakan pada orang ramai, bukan hanya dikhususkan pada wanita saja, tapi kita ni sebagai lelaki patut mengambil tahu je, menimba ilmu pengetahuan, ilmu daripada forum ini. Semoga bermanfaat hendaknya. Baiklah, pada pagi kami mengucapkan terima kasih Puan Hajah. Terima kasih kerana datang hari ini menyerikan lagi rampai pagi dan berkongsi maklumat mengenai dengan forum yang akan diadakan besok dengan temanya payudara aset berharga, jagalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.